MY dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Matshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Air nadi kehidupan manusia. Tahukah anda, sesetengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi pada waktu ini. Dan jom kita nak bersama terus menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia pagi ini. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, hari ini kita ada tajuk tentang Demi Seteguk Air. Kenapa macam ada call lah kat situ? Sebab ada dua orang sisters bersama kita hari ini. Sis Nur Fadilah Abdul Rahim, pengurus bahagian Core Support Islamic Relief Malaysia ataupun Sis Nas. Sis Nas pula. Sis Kila. Sorry, terbalik. Sis Kila dan juga seorang lagi, Sister Nas Akila Ismail, Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum Sis Kila dan Sis Nas. Waalaikumsalam. Apa khabar kita hari ni? Sihat? Alhamdulillah. Macam choir, seiring. Tenang, harmoni je jawapan dia. Alhamdulillah, ni orang-orang hebat kan di Islamic Relief Malaysia. Dan kalau kita tengok dekat media sosial Islamic Relief Malaysia, ada satu gambar yang terkini tu, nampak gambar seorang makcik tu, dia macam dia duduk dalam satu lubang tanah tu untuk dapatkan air satu bekas tu. Macam ya Allah, kesiannya makcik tu. Saya terngiang-ngiang sampai sekarang. Tambah-tambah lagi hari ni kita nak cerita Demi Seteguk Air, sebab kabarnya ada 2.2 bilion penduduk seluruh dunia tak dapat akses air bersih untuk diminum sehari-hari, apatah lagi nak guna untuk masak dan sebagainya, sebab mereka mungkin tinggal jauh di luar bandar, kawasan setinggan, kawasan bencana. Dan WHO pun kata 3.4 juta orang maut setiap tahun sebab penyakit bawaan air. Jadi ini satu inisiatif yang kita nak bawakan bersama Islamic Relief Malaysia. Hitam belum. Sis Akila mula dulu. Mungkin nak cerita macam mana kepayahan yang ditanggung oleh saudara-saudara kita antara penerima manfaat kita ni. Silakan Sis Akila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada DJ Pian dan juga DJ Hazwan. Okey, maksudnya bila kita cakap pasal Somalia ni secara umumnya secara umumnya masyarakat dekat Malaysia ni tahu Somalia ni dia dekat benua Afrika, dia adalah negara yang panas dan juga negara yang miskin. Tapi apabila saya dengan Sister Nas, maksudnya ada tim Islamic Relief yang lain juga sampai di sana, dia bukan setakat panas, dia bukan juga setakat negara miskin, tapi dia kering, kontang dan juga tandus. Dan sungai yang sebesar-besar alam yang ada dekat Somalia tu, maksudnya sungai dia sangat besar daripada sungai kita kat Malaysia ni pun kering. Bayangkan, ini adalah sungai kering ni adalah disebabkan oleh taburan hujan yang sangat sikit ataupun kurang, dan mereka juga tidak mengalami hujan yang dah bertahun-tahun lamanya. Okey, ada satu kawasan apabila kami sampai di Somalia ni, dia satu kawasan ni ada rekahan yang sangat besar tau. Rekahan yang sangat luar biasa. Dan apabila kami, maksudnya bila saya cantumkan jari saya dua ni, tangan kanan dan kiri, dan saya masukkan ke dalam rekahan tu, still boleh masukkan jari orang lain. Maksudnya kat sini dia menunjukkan bahawa rekahan tu menunjukkan akibat daripada ketandusan tanah dekat sana, rekahan itu terbentuk. Dan disebabkan keadaan mereka yang ketiadaan air ni, mereka perlu berjalan, maksudnya rakyat Somalia ni sendiri
perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan air, tetapi belum tentu air itu adalah bersih. Sebab saya bila sampai di satu perkampungan di Somaliland, maksudnya saya dan Sister Nas lah sampai di sana, dan ada satu kawasan tu dia buat tempat tadahan air, nama dia bucket. Maksudnya dia korek tanah dan ada bentuk square lah. Tapi bila saya tengok air di dalam tu dia berwarna hijau dan dia berlumut. Maksudnya air ini akan diminum oleh manusia dan juga haiwan, ternakan mereka. Dekat sini apa yang lagi menyedihkan dekat masyarakat Somalia ni, mereka disebabkan desakan keperluan air ni, kanak-kanak, wanita dan juga warga emas perlu turut serta untuk mencari air. Macam kita tahu kan, kanak-kanak ni sepatutnya mereka ke sekolah ataupun bermain kan. Tapi disebabkan keperluan air dan desakan keperluan air tu, mereka juga turut bantu warga mereka untuk mendapatkan. Okey, selain tu saya juga pernah pergi, maksudnya saya dan Sister Nas juga pernah pergi ke Bangladesh, iaitu di Cox's Bazar. Okey, kalau ikutkan keadaan dekat sana ni, dia Cox's Bazar ni dia kalau iklim dia sama je dengan Malaysia, maksudnya khatulistiwa. Tapi kalau kering dia akan berdebu sebab dia tanah merah berdebu, dan juga bila kita tengok udara dia pun warna orang kata warna oranye, warna coklat-coklat kan. Maksudnya kami berdebu pergi kat betul lah. Cox's Bazar ni, memang berdebu betul lah. Maksudnya bila kami pergi ke Cox's Bazar ni untuk lihat projek Islamic Relief, iaitu projek air dan juga tandas di sana. Okey, tapi untuk kempen dana wakaf sistem air kali ini kami akan buat untuk masyarakat tempatan, maksudnya untuk rakyat Bangladesh tu sendiri yang sama susahnya macam mana di Cox's Bazar. Maksudnya mereka juga mengalami kesusahan untuk akses air bersih. Okey, menurut tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, okey, seramai 19.4 juta orang di Bangladesh terpaksa menggunakan air yang dicemari oleh arsenik yang boleh membawa berbagai penyakit akibat daripada terdesak. Maksudnya penyakit yang boleh dibawa, penyakit yang dicemari oleh arsenik ni seperti penyakit barah, buah pinggang, jantung, masalah pundi kencing dan juga masalah sakit kulit. Dan benda ni kalau kita biarkan dia akan jadi lebih serius. Okey, saya juga pernah pergi ke Somalia dengan Sister Nas juga, maksudnya sorry, bukan Somalia, Indonesia dengan Sister Nas juga, sorry. Okey, Indonesia kami pergi untuk bantuan gempa bumi di Palu dan Banteng. Rasa-rasa Badapian dan DJ Azwan mesti ingat kan bila kejadian tsunami di Palu. Okey, untuk projek dana wakaf sistem air kali ini kami akan buat di Sulawesi, iaitu di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia ni adalah negara miskin. Untuk mereka beli makanan pun diorang tak ada duit. Maksudnya apatah lagi untuk membuat sistem saliran air bersih kan. Sasaran kami di Indonesia ni adalah untuk orang miskin dan juga yang berada di pendalaman yang sememangnya memerlukan dan tidak mampu memerlukan air. Okey, menurut Bank Dunia, Indonesia masih lagi jauh dari segi maksudnya dari segi kebersihan air tu, sanitasi kebersihan air berbanding dengan negara Philippines dan Vietnam. Okey, miskin walaupun orang cakap walaupun Indonesia ni adalah pendapatan per kapita dia lebih tinggi daripada Vietnam dan Philippines lah. Kualiti air di Indonesia ni sangatlah rendah kerana hanya 7% air, sisa air saja dirawat di sana. Air ini boleh mengakibatkan penularan penyakit cerit berik lah. Yang ni antara yang keadaan di 3 negara, sebab itulah Islamic Relief membuat untuk kempen dana wakaf sistem air di sana. Sis Nas, kalau anda setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Sis Kila sebentar tadi, sila angguk. Angguk. Baik, cuma ada bangkang tak ada bangkang, saya tak bangkang. Tak ada bangkang kan, sebab setuju sebab bersama, mereka bersama lah turun padang. Sebabnya saya dengan Sis Kila ni memang nak kata memang berjodohnya. Sebab kami tiga negara ni memang pergi sekali. Pergi sekali. Maknanya sama-sama menyaksikan dan jadi saksi kepada satu sama lain lah. Mungkin Sis Nas boleh cerita pula dari sudut impact bila kita dah laksanakan kempen-kempen dana wakaf sistem air, dana wakaf air sebelum ni kan, dan ada fokus tertentu pada sanitasi, hygiene, kebersihan air, sumber air mereka tu. Macam mana impact bila kempen ni dapat dibawakan pada penerima manfaat kita di 3 negara lah, Somalia, Bangladesh, Indonesia? Impactnya bila kami pergi ke sana di Somalia, saya cerita di Somalia dululah. Salah satunya kami memang dilayan seperti YB.
Itu okeylah, itu joke aside. Maksudnya yang berkhidmat sebabnya bila kami rakyat Somalia tahu yang menyumbang kepada kompleks air itu adalah rakyat Malaysia. Betapa mereka berterima kasihnya kepada kita rakyat Malaysia ni. Jadi saya nak cakap semua ni, saudara-saudara di luar sana yang menyumbang untuk sistem air ni kena rasa berbangga sebab kami sendiri menyaksikan impaknya. Bersama-sama mereka sangat sangat hormat, sangat berterima kasih kepada rakyat Malaysia. Jadi bila salah satunya saya ada menemu ramah seorang adik kecil nama dia Aisyah tau. Masa kami pergi tu kami ada visit, kami ada melawat satu kawasan sekolah, satu kawasan kampung, nanti ada sekolah. Kami visit kawasan sekolah tu. Kami bertanya dengan adik Aisyah ni, dia apa rutin harian dia. Masa tu adalah kami ada yang penterjemah lah, tolong terjemahkan apa rutin harian dia. Dia kata sebelum dia pergi sekolah, setiap pagi dia kena tolong mak dia ambil air dulu. Bayangkan kalau kita kat Malaysia ni, anak-anak kita bangun tidur, tahu-tahu mak dah sedia sarapan. Tahu-tahu mandi air panas kan, keluar daripada shower tu dah ada siap air panas kan. Ni tak, adik Aisyah ni sebelum dia pergi sekolah bangun pagi dia kena pergi tolong mak dia pergi ambil air dulu. Dalam 3 ke 5 kilometer perjalanan macam tu. Bayangkan adik Aisyah ni dia tak besar mana dalam 7-8 tahun macam tu. Besar mana je baldi yang dia boleh bawa. Tapi itulah banyak baldi dia boleh bawa, tapi itulah rutin harian dia. Rutin harian dia tu adik Aisyah. Jadi bila kami tanya dia, kalau kita buat kompleks air kat sini apa yang dia rasa macam mana? Dia kata terima kasih banyak-banyak sebab dia tak perlu nak ambil air tu jauh-jauh. Ambil air yang jauh-jauh tu. Jadi dia bangun pagi tu at least kalau dia nak sekurang-kurangnya kalau dia nak ambil air tu pun tak perlu jalan jauh lah, dia ambil air saja. Daripada depan, mungkin boleh jalan 1 kilometer sahaja. Itu satu. Kalau di Bangladesh, kami nampak antara projek yang kami buat seperti yang Sister Kila cerita tadi di Cox's Bazar. Di Cox's Bazar tu adalah kawasan, kami membantu di kawasan pelarian. Jadi kami buat pump dan juga tandas ataupun latrin lah, tandas lah. Bayangkan di kawasan kamp pelarian sangat padat tau. Sangat padat. Jadi air kurang, juga mereka tak ada sebelumnya ada bantuan daripada NGO ni, mereka tak ada tempat yang sesuai untuk membuang air. Macam tu lah, untuk tak ada tandas, tak ada proper tandas. Jadi mana-mana je mana-mana je. Memang berlaku banyaknya penyakit berjangkit lah. Jadi dengan adanya bantuan NGO seperti Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief sendiri, kami membina tandas, kami membina pam air. Jadi mereka dapat, dia kawasan pelarian kan, jadi mereka dapat hidup yang lebih selesa lah. Macam tu. Itu yang impact yang kita nampak di kawasan Cox's Bazar. Saya nak cerita juga ada seorang penerima manfaat ni, nama dia Rahima tau, dekat Bangladesh. Dia kata sebelum ni dia memang yang Puan Rahimah ni dia bukan pelarian lah, dia memang penduduk Bangladesh lah. Dia cerita sebelum ni dia memang perlu ambil air jauh setiap hari. Dan seperti Kila cerita tadi, dah lah kena ambil air jauh. Lepas tu air tu tercemar pula dengan arsenik. Itu memang rutin harian dia. Dia nak tak nak dia kena guna juga air tu. Nak minum ke, nak masak ke, nak bagi anak makan ke, itulah air yang digunakan setiap hari. Jadi nak kata Allah dah tentukan lah memang rezeki dia dan juga keluarga yang di kampung tu. Satu hari ni staff Islamic Relief dia ada datang membuat macam kita nak cari tempat tau, kita buat pemeriksaan penilaian dekat mana kawasan yang sesuai untuk kita buat projek air. Jadi Puan Rahimah ni ada masa tu dia yang cadangkan untuk buat sistem air dekat kawasan komuniti dia. Dia cadangkan dengan staff Islamic Relief Bangladesh lah masa tu. Kemudian setelah penilaian dia buat, terbinalah satu sistem air yang dekat kawasan komuniti dia tu. Betapalah gembiranya, bukan setakat Puan Rahimah ni dan juga penduduk kampung yang ada dekat situ pun betapa gembiranya lah mereka sebab mereka dapat akses kepada air bersih. Selama ni mereka minum air yang ada arsenik ni, mereka dapat akses pada air bersih. Dan yang lagi terujanya Puan Rahimah ni,
Sebab suami dia dipilih untuk jadi jawatan kuasa untuk Bantu. menyelenggara projek air, bukan projek air, sistem air tu. Maknanya bila kita dah buat sistem air tu kat situ, staff akan tinggalkan lah. Jadi orang kampung lah yang kena jaga sistem air tu. Puan Rahimah ni dan juga suami dia antara AJK yang menjaga tu. Teruja habislah Puan Rahimah ni. Berterima Dia pula kasih dapat sangat-sangat berkhidmat. lah dia. Dan dia pula dapat berkhidmat kepada penduduk untuk kampung yang lain. masyarakat. Macam tu. Kan nampak tak situ berpanjangan tau sumbangan yang kita berikan menerusi kempen DUA Satu Perdana Wakaf Sistem Air yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, bukan sekadar sampai pada penerima manfaat, diorang pun boleh jadi penyampai manfaat pada yang lain juga. Baik, kita nak berehat kejap, Sis Nas, Sis Kila. Sekejap lagi kita nak sambung cerita tentang kenapa sahabat-sahabat pendengar IKIM dan sahabat-sahabat sekalian kena terus membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bekalan air bersih menerusi kempen kita ni. Nanti kita akan sambung kejap ya. Ya, baik. Dan kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Terus dengarkan kami di Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islam. Siap hantar, siap siang, siap potong, masak semuanya mudah. Mudah-mudah, bahan siap dan segar. Asyik-asyik busy saja, boleh order memang murah. Seldek kan ada, klik pesan saja. Bersiap depan mata, Seldek Rider akan hantar segera. Mudah, murah dan pantas. Mudah dengan Seldek. Ada fashion, ada servis, ada gaya kehidupan kalau busy. Mudah dengan Seldek. Murah jiwa dan berbaloi. Mudah dengan Seldek. Layari seldek.com.my. PIDM Automatic untuk kita. Tak perlu memohon, tiada bayaran. PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan pada waktu ini kita masih bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita Demi Seteguk Air. Sis Nas dan juga Sis Kila masih lagi bersama kita pada waktu ini ya. Dan sambil-sambil tu untuk anda yang menonton di Facebook juga dah lalu lalang dah bawah ni kan, ada maklumat-maklumat berkaitan dengan macam mana anda nak hubungi Islamic Relief Malaysia di media sosial, di pejabat dan sebagainya untuk menyumbang dan membantu mereka yang memerlukan. Sis Kila mungkin nak sambung cerita, sebab kalau bahasa Indonesia ada apa? Ada cerita ada yang ditimpa kecelakaan, tapi bahasa kita tapi mereka tetap ada kecekalan, menempuh kecelakaan yang ditanggung ataupun menimpa mereka. Macam mana kalau boleh gambarkan sikit pagi ni, Sis Kila? Okey, kalau di Indonesia, maksudnya masa kami di Palu, saya nak cerita satu kanak-kanak ni lah. Dia nama dia Dinda. Dia adalah survivor untuk semasa gempa bumi di sana lah. Dia pada masa tu dia berumur 9 tahun dan kini mungkin 12 tahun sebab tsunami berlaku pada 2018. Okey, pada masa tu mak dan nenek dia ni, mak dan nenek Dinda ni dia selamat keluar daripada, maksudnya selamat menyelamatkan diri dan mengalami maksudnya kecederaan yang kecil sajalah. Tapi Dinda ni sebenarnya dia dah keluar daripada rumah dia untuk lari untuk menyelamatkan diri, tapi dia teringat anak buah dia yang berada dalam buaian yang tengah tidur dan dia nak selamatkan anak buah dia ni. Maksudnya dia kembali ke rumah dia dan malangnya dia tidak dapat selamatkan anak buah dia dan runtuhan tu berlaku. Dan dia tertimbus hidup-hidup di dalam runtuhan tu. Hampir 6 jam diperlukan untuk selamatkan Dinda disebabkan oleh peralatan yang kurang sesuai. Maksudnya mereka tidak mempunyai peralatan yang sesuai untuk angkat runtuhan tu. Dan Dinda ni dia bernasib baik apabila abang dia bernama Awim terdengar dia punya suara jeritan minta tolong tu. Okey, kalau kita tengok Dinda ni, dia punya parut tu, kecederaan dia di kepala, lepas tu di muka dan juga di badan. Kan? Dan juga di badan kaki dia, sampai sekarang lah parut tu stay ada. Lepas tu di kampung Dinda ni, di kampung Balarua, Palu, terdapat 3,000, lebih kurang 3,000 orang penduduk. Tapi yang hanya dijumpai adalah 300 orang saja. Yang 300 ni pun ada yang dah tak ada yang hidup lah maksudnya.
Okey, selepas beberapa jam pada masa kejadian gempa bumi tu, di kampung Dinda ni, pada hari pertama, ni apa yang diceritakanlah pada hari pertama, mereka terdengar banyak jeritan, maksud banyak jeritan minta tolong, tangisan kan. Lepas tu lama kelamaan suara tu makin berkurangan dan pada hari ke-10 terus tak dengar. Maksudnya mungkin dah tak ada orang yang hidup lah dekat bawah runtuhan tu. Okey, lepas tu saya nak gambarkan runtuhan yang dialami dekat situ dalam 2 hingga 3 tingkat. Maksudnya runtuhan sebab dekat kampung Bararua ni dia berlaku likuifaksi juga tau. Maksudnya rumah yang berada di atas bukit ditolak, dibawa turun dan akan hempap rumah-rumah yang berada di kawasan yang rendah. So dekat sini Dinda ni sebabkan dia semangat untuk tolong orang dekat sana dan dia adalah sukarelawan Islamic Relief Indonesia lah sekarang di Palu. Dan yang ni antara cerita yang sangat bagi impak lah kepada saya sebab Dinda ni dia survive untuk hidup di bawah runtuhan selama 6 jam. Kalau kita sendiri belum tentulah untuk kita mampu kan, macam tu. Inilah cerita saya untuk kan itu kecekalan lah. Kecekalan saudara-saudara kita, ada yang berjalan sampai 60 km nak cari air. Ada yang rutin hariannya kena cari air untuk keluarga baru pergi sekolah. Ada yang macam-macam lah yang dengan risiko air bersih, air yang tak bersih yang membawa risiko pada penyakit pada mereka pun ada juga. Jadi itu kempen yang kita bawakan menerusi dana wakaf sistem air di Islamic Relief Malaysia. Baik, kita tinggal berapa seminit lebih lagi ni sebenarnya. Mungkin kalau Sis Nas nak ceritakan kenapa kita kena tolong saudara-saudara kita ni, Sis Nas. Dan macam mana caranya? Okey. Okey. Saya pun seperti yang Brother Pian cakap tadi, lebih daripada 2 bilion orang dalam dunia ni tiada akses kepada air bersih dan sentiasa kena menggunakan air yang tercemar untuk kegunaan seharian mereka dan akan menyebabkan pelbagai penyakit dan akan ada banyak-banyak lagi masalah lah. Jadi Islamic Relief Malaysia mengambil inisiatif untuk membuat projek air di 3 buah negara yang seperti kita bincangkan tadi, iaitu di Somalia, Bangladesh dan juga Indonesia. Di Somalia kita akan buat 3 kompleks air mini, iaitu di Baidoa, Baladwin dan juga Garowe, yang akan memberi impak kepada 13,000 orang. 13,000 orang. Dan juga kalau di Bangladesh kita akan membuat 36 telaga lah, kita panggil telaga lah ataupun tube well, telaga tube yang kita akan buat 36 telaga tube di Modupur Upazila, Tanggail, daerah Tanggail, dan juga akan memberi impak kepada 400 orang keluarga. Saya nak cakap sini, siapa yang berminat untuk menyumbang untuk membina untuk membantu keluarga di Bangladesh, dia punya satu kelebihannya adalah boleh letak nama penyumbang tu dekat telaga air tu. Maksimum 12 orang. Contohnya lah kalau Brother Pian nak menyumbang satu telaga air RM5,500. Brother Pian menyumbang, letak nama brother, nama anak, nama isteri, nama mak, nama ayah sampai 12 orang. Boleh juga. Ataupun kalau ada jiran-jiran ataupun nak sekali-sekali dengan kumpulan kutu ke, ahli kutu ke, boleh juga sekali. Kalau di Indonesia kutu pam air. Kutu pam air. Boleh juga. Kutu pam air. Menarik. Okey, kalau di Indonesia kita akan buat hydraulic pump hidrolik dan di beberapa kampung tadi di Sulawesi Barat akan diberi impak kepada 300 keluarga. Kat sini kita akan memberi kursus kepada penduduk kampung supaya mereka seperti tadi lah mereka dapat maintain, dapat menyelenggara pump air tu apabila projek tu selesai. Maknanya staf Islamic Relief tak perlu nak jagalah, mereka boleh uruskan diri sendiri. Macam tu. Jadi itu saja saya nak cakap tentang projek air ni, insya-Allah. So kempen-kempen yang terkini selain daripada dana wakaf air, dana wakaf sistem air di Islamic Relief Malaysia, kita juga ada COVID-19 appeal ataupun rayuan COVID-19 dan juga My Sedekah. Itu adalah kempen lain lah untuk mereka yang ingin menyumbang kepada Islamic Relief. Dan mungkin boleh berkata-kata akhir kan, kata tinggal seminit tadi. Boleh. Dah lebih dah sebenarnya. Dah lebih seminit. Okey. Jadi saya ingin menyeru kepada penduduk rakyat Malaysia untuk
jaga diri. Pesanan biasa ni jaga diri dalam keadaan getir ni walaupun dah ada 2 dos, kena sentiasa berwaspada. Dan juga saya nak tekan kat sini, kena sentiasa ingat saudara-saudara kita yang tak mampu nak beli hand sanitizer, tak mampu nak beli face mask. Dan seperti saudara-saudara kita di negara-negara yang kita sebutkan tadi, tak ada air bersih pun nak basuh tangan. Nak basuh tangan dan tak ada air bersih. Jadi sentiasalah ingat kepada saudara-saudara kita yang memerlukan ni. Okay, itu daripada saya lah. Dan itulah relevannya kenapa kita pilih tajuk Demi Seteguk Air untuk saudara-saudara kita menikmati apa yang selama ni kita dapat rasai di negara bertuah Malaysia ini, insya-Allah. Baik, untuk pagi ni terima kasih banyak-banyak Sis Nas, Sis Kila untuk sharing kita. Kita doakan semoga semuanya berjalan baik, lancar untuk kempen dana wakaf sistem air yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Jumpa lagi insya-Allah Sis Nas, Kila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia hari ini Demi Seteguk Air. Ya, dan pasti perkongsian untuk Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri Warna Pagi tugasan kami untuk hari ini edisi 20 hari bulan September 2021, dan selepas ni Yati akan terus mengambil alih tugas untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Personal di Zahra. InsyaAllah akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin ya. Ya, Ustaz kita dah pun sedia menanti sahabat-sahabat sekalian untuk setia terus mendengarkan perkongsiannya. Untuk Warna Pagi, jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.